Ustaz ada pocong kat belakang. Terima kasih gila, insyaAllah ya. Tak apa pocong ada, tak apa, tidak masalah, tidak mengapa ya. Baik. Terima kasih gila, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih insyaAllah, terima kasih. Sebelum kita mula ya. Petua Postat. Okey. Baik. Ini cerita Postat ada orang tanya saja petua Postat. InsyaAllah cerita, insyaAllah. Terima kasih gila. Postat ni satu benda yang saya rasa yang cukup serius saya love jadi untuk postat. So postat kalau kita biarkan lama, postat tu akhirnya akan cancel postat. Jadi bagi saya bahaya ya. Okey. Untuk yang tanya tu saya syorkan pergi carilah kena tak pokok rising. Rising. Cari dalam gula-gula tu, Google tu Google pokok rising, ambil akar pokok rising. Akar pokok rising tu, ambil akar pokok rising tu, rebus, minum air dia. Ataupun untuk postat juga tu cari pokok dendalu. Pokok dendalu campur dengan tawas. Sikit tawas. Kena tawas tak tawas? Kalau tanya dulu, kena tawas yang masuk air telaga tu. Ini sebelum saya cerita tajuk definisian tu, orang tanya saya cerita tentang petua dulu sebab apa nanti kita dah masuk ke tajuk yang seterusnya, kita tak bersembah dah pasal benda ni ya. Okey. Kena tawas. Baik. Banyak tanya saya tengok dalam tu. Banyak sangat soalan ni. Sebab saya buka 3 channel Okey. Tawas, dengar baik-baik tawas dan air perigi telaga tu. Ambil tawas, lebih kurang besar, lebih kurang macam ni lah usul clicking ni. Tawas Tawas, tugas tawas dia nak menjernihkan air. Tuan-tuan dengar kena alhamdulillah dengar untuk cancel postat. Tawas, ambil tawas sebesar clicking. Kemudian tu ambil pokok kerising. Kena pokok kerising. Pokok kerising dia macam pokok mengkuang tapi dah halus. Banyak dalam hutan. Kenal tak? Saya nak tanya dulu, nak bagi orang kenal, takut orang salah ambil kenal. Kalau tak kenal tolong cari dalam Google golo-golo tu Masih gila masih. Pokok kerising kenal? Darah istirahat berlanjutan. InsyaAllah nanti cerita Istirahat bertanjung insyaAllah. Darah, okey. Saya akan cerita, saya akan lock Cik Wafi ingat darah haid yang berlanjutan. InsyaAllah kita cerita Tapi sebelum tu saya akan cerita ni dulu. Dengar baik sebab saya ada janji dengan Siti Rafiah berkenaan dengan darah tentang InsyaAllah saya akan cerita baik. Nanti saya cerita Cerita satu-satu postat dulu. Postat, ambil pokok kerising, akar dia tu sangat-sangat kita nak rebus, minum air dia. Yang kedua, untuk postat, tak kisah apa jenis postat, yang mana postat yang tak kira apa postat, sama ada dah hampir kepada kanser ataupun sebelum kanser. Maksudnya cari pokok dendalu. Pokok dendalu pokok yang menumpang. Kemudian tu ambil tawas sebesar jari kelingking. Rebus pokok dendalu tu sekurang-kurangnya dalam 1 cekak. 1 cekak macam ni lah. Dan dendalu 1 cekak. Kena tak pokok dendalu? Saya nak faham ni. Kena tak pokok dendalu? Dendalu api, ya betul. Dendalu yang duduk kat pokok tu kenal. Alhamdulillah, bagus. Kenal. Okey, alhamdulillah. Dengar balik buat. Tak kisah sama ada kanser ataupun postat, buat. Ambil pokok dendalu 1 lebih kurang 1 cekak macam tu. Masukkan dalam periuk air, air lebih kurang dalam 2 cawan masuk dalam periuk. Tawas sebesar je hujung jari kelingking. Masuk dalam periuk, rebus, mendidih. Bila dah mendidih, jangan tunggu sampai setengah cawan akan dolah, tak dah. Bila dah mendidih saja 2 cawan air tu, tunggu sejuk, suam-suam kuku, minum. Bila kita minum, insyaAllah dia akan masuk dalam tu. Dia sampai ke postat tadi, dia akan hancurkan postat, ketumbuhan postat yang dekat dengan kelakian kita tadi. Boleh faham Ingat, postat boleh menyebabkan kanser postat dan boleh menyebabkan kematian. Okey, faham Jelas kan? Jelas minum setiap hari lah. Minumlah setiap hari tak apa. Minum setiap hari tak apa, tak ada masalah. Minum hari-hari pun tak apa, tidak ada masalah. Boleh ingat kita kan. Yang kedua, ulang balik. Saya ulangkan lagi. Dengar saya ulangkan lagi. Saya bagi 2 cara. Pertama, cari pokok kerising. Pokok kerising ni dia ada dia macam pokok mengkuang tau. Dia macam pokok mengkuang, dia tumbuh dalam hutan Kemudian tu masih banyak-banyak gila. Kemudian tu ambil akar dia saja.
Lepas tu bersih-bersih, rebus minum air dia. InsyaAllah dia akan menghancurkan prostat tadi, yang pertama. Yang kedua, lebih mustajab dan lebih bagus kalau tanya saya, ambil pokok daun dedalu. Dedalu api yang tumbuh kat pokok tu, pokok dedalu yang tumbuh kat pokok tadi. Masih bergila, terima kasih. Air cermin mata handsome. Okey, ambil pokok dedalu, daun dia tadi, bukan batang, daun saja lah. Ambil datang dia, kan? Kemudian berdeku, ubat deku. Saya akan cerita untuk warga FB saya akan cerita ubat deku. Terima kasih gila. Okey, ambil pokok ginseng tadi tu, daun dia tadi, kita rebus dengan tawas yang jenis air perigi tu. Kita tawas, kita rebus dan mendidih, kita minum air dia. Hari-hari kita amalkan 1 minggu, insya-Allah prostat kita akan hilang. Boleh tak? Boleh belajar, alhamdulillah. Okey, yang kedua, yang tanya tadi masalah darah haid yang berlanjutan. Ingat, orang kalau darah haid berlanjutan itu bukan darah haid berlanjutan dah tu. Itu lebih kepada, dia akan lebih kepada hormon. Dia akan cek sama ada bila turun darah banyak yang itu berlanjutan tiap-tiap bulan, kan? Yang banyak turun banyak kan? Turun banyak biar betul, takkan banyak kot. Okey. Ingat, pertama sekali tak semestinya itu darah haid ke besar. Dia ada 2 sebab. Pertama, hormon. Yang kedua, kita takut atas kanser. Ingat, sama ada kanser ovari ataupun hormon. 2 benda tu penting sangat-sangat. Dengar saya kata, macam mana kita nak merawat benda tu? Baik, nak merawat benda tu, saya kata, kenal tak, saya tanya akal lalang. Kenal akal lalang tak? Ini ambil ilmu ni, ini ilmu untuk petua ya. Saya tak ajar doa-doa apa-apa, petua saja. Kenal tak akal lalang? Pokok lalang. Siapa tak kenal lalang? Saya tak tahu dia orang Malaysia. Pokok lalang, kenal akal lalang tak? Kenal. Baik kenal, alhamdulillah. Masih gila saya bagi gila semua, masih banyak-banyak masih. Ambil akal lalang, kemudian tu cari daun senduduk bulu. Kenal tak daun senduduk bulu? Daun senduduk bulu kenal tak? Kenal, bagus. Ambil 1 cekak daun lalang, kan? Kemudian satu duduk bulu tu boleh kurang 1 cekak juga, kan? Potong sama banyak dengan jari kita tu, kan? Panjang kita, kan? Akal lalang tadi tu. Kemudian tu 1 cekak daun sudut bulu, masuk dalam pasu bersih-bersih, masuk dalam periuk, rebus dan minum. InsyaAllah peraturan darah tu akan normal balik. Hormon sebab kan kita doa takut hormon. Yang kedua, kita takut masalah kanser. Baik saya kata saya siap benda ni penting. Sebab apa? Kalau kita darah kita lebih sangat, darah sampai darah kita kurang boleh menyebabkan kematian. Terima kasih bagi itik saya. Comel nak itik kat belakang tu. Terima kasih gila. Terima kasih banyak-banyak. Boleh? Faham kan? Okey, sehari ada tanya saya buah dengku. Buah dengku ni mudah sangatlah, rajin-rajin makan buah jadam. Siapa yang rajin makan buah jadam, insya-Allah. Saya cerita betul lama-lama dulu. Terima kasih gila buah jadam. Siapa yang rajin makan buah, orang yang rajin berdengku, ambil tumbuk makan buah jadam tu. InsyaAllah dengku kita akan berkurungan. Tapi kalau nak hilang, ambil petua saya yang sudah. Nanti boleh tengok dalam akal kita dekat Cik Wafi. Boleh tengok dalam tu. Boleh habis. Okey. Faham eczema. Saya pernah cerita lah eczema dulu. Mudah sangat eczema ni. Petua bisul. Ini petua bisul. Petua bisul pula tanya petua bisul. Bisul ni tuan-tuan, tekan-tekan masih gila, terima kasih. Bisul ni darah kita tahu. Bila masak darah kita ni tak henti. Masak ada kata darah kotor dan sebagainya, sebenarnya darah kita bermasalah. Baik, petua bisul ni tuan-tuan, ada dua benda saya sebut. Pertama sekali, kalau orang bisul, orang tua dulu, dia makan buah melada pahit. Kenal tak buah melada pahit? Saya tanya dulu. Kenal tak buah melada pahit? Betul nak kahwin lagi? Tu nanti saya ceritakan Nur Zaidi Z. Nur Zaidi Z tanya betul nak kahwin lagi? Nanti saya cerita ni kata. Ni saya akan cerita untuk Zaidi Z. Orang lain jangan ikut. Dengar ni. Sebelum saya cerita lain. Ni Zaidi, dengar baik-baik. Pasal tanya betul nak kahwin lagi. Betul nak kahwin lagi. Pertama sekali kena belajar ilmu buat bodoh. Faham tak ilmu buat bodoh? Kalau tak ada ilmu buat bodoh, jangan kahwin lain. Ilmu buat bodoh ni masuk tinggal kanan, dia keluar tinggal kiri. Bini meletik, beli meletik buat bodoh. Tu boleh. Kalau tak ada ilmu tu, jangan cuba-cuba nak kahwin lain. Dengar baik-baik. Tak lagi saya tak tahu pintu mana air keluar. Terima kasih gila. Terima kasih banyak-banyak lah. Tanya betul nak kahwin lain, masih gila. Saya jawab gila dia kan. Nak ajak betul dia payah. Kata Piramdi mesti pandai temberang, mesti pandai berbohong. Tapi tak. Bini kata baik. Ya.
Jangan melawan. Kalau tak ada ilmu tu, jangan cuba-cuba nak kahwin lain. Dengar tu tadi. Boleh katai nak kahwin lain. Tak, bini tak ada lagi, tak tahu. Kalau kira tu, orang tanya, kita jawab pilah. Allah. Macam-macam soalan tanya tu. Okey nah. Betul dah tinggi semua saya cerita dah itu hari. Okey, sambung atas buah melada pahit. Kenal tak buah melada pahit? Orang kalau dibisui, saya minta bukan buah melada pahit. Melada pahit tu pahit dah tuan-tuan, dia pahit. Kita telan. Kata orang tua-tua, saya ni dulu jadi dibisui, lepas tu tak jadi dah. Saya dulu umur saya darjah 4 atau darjah 3, saya pernah dibisui sekali. Lepas tu saya pahit tak pernah jadi lah. Nanti saya cerita macam mana saya jadi bisui dulu sampai hari tak jadi. Dengar lah. Tapi jadi betul ni tuan-tuan. Tapi saya rasa tuan-tuan mungkin tak sanggup buat kot. Sebelum saya cerita hak melada pahit, saya cerita pengalaman saya dulu tuan-tuan. Tuan-tuan bagi saya memang malu lah sikit lah betul ni. Dulu orang tua-tua zaman budak-budak zaman dulu kan reti malu tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Masih gila masih lah. Lama dulu kan reti malu. Ni betul lah bisui lah. Sebelum kita sabut tajuk dia hantu malam ni lah. Dia spinasi hantu. Dulu zaman tahun-tahun orang zaman-zaman dulu, zaman-zaman saya lah tahun 70-an ni kan reti malu. Dulu ni kalau kata kami ni darjah 3 macam telanjang lagi, tak tipu lah demi Allah. Masih gila. Darjah 3 tu pun telanjang lagi. Dulu. Tak ada ni. Betul lah. Zaman dulu. Dulu lah. Zaman dulu lah malunya. Ya Allah, malunya lah ni. Baiklah. Jadi, orang kami zaman kami dulu, kalau kata perempuan lelaki boleh mandi sekali sungai, kalau darjah 5 dia 6 mandi sekali lah. Tak malu langsung zaman tu. Tapi tak ada perasaan dia kata apa nama gairah ke apa, tak ada pada waktu tu. Kami budak-budak zaman tu masih gila, tidak ada perasaan. Walaupun kita mandi dengan budak-budak perempuan darjah 5 dia 6 apa semua, tidak ada perasaan pada waktu. Tapi jaga Allah jangan. Allah jangan. Allah jangan. Tak boleh lah. Dah malah pelik. Baik. Jadi kebetulan betul orang tua kata kalau ayam pagut dibisui, bisui takkan jadi sampai bila-bila. Orang tua saya kata, saya kebetulan jadi bisui. Cerita dia, saya ni jadi bisui. Orang tua saya kata, hang ni dia kata, hang ni bagi ayam pagut tak bisui, baru bisui tak jadi dah. Kan? Jadi saya ni budak-budak bukan nak percaya dengan apa benda apa, tak faham apa pun. Jadi satu hari saya dibisui, bila orang tua saya kata macam tu, saya tahu sakit je lah. Bisui ni dah masak tau. Bila masak sangat-sangat dah, saya tak pergi sekolah. Jangan dah tak pergi sekolah. Saya cerita saya, tak cerita orang lain. Jadi bisui saya dah dekat punggung saya tu merening. Kenal tak merening? Merening kenal merening? Kena merening tak merening? Bisui merening. Bahasa Kedah merening tu maksudnya memang masak sangat-sangat tunggu nak pecah ya. Kenal tahu kan? Jadi saya pakai kain pelikat, gulung kain pelikat kan. Jadi satu hari tu rumah saya tu 2 tingkat, ada bukan tingkat atas. Jadi bagi ayam makan beras, makan gandum. Jadi bila bagi makan gandum, saya bertonggek lah. Bila bisui, saya tarik kain tu kat atas di punggung saya tu, pas keluar lah kan. Di bisui tu tunjuk lah. Mari ayam mana satu ekor dia bagus bisui dia, betul-betul kena. Tapi dia tarik, na'udzubillah, dia terkeluar habis punat dalam tu. Bila punat terkeluar, menjerit lah saya. Sakit Tuhan dia tahu. Bagus dengan ayam. Tuan-tuan, semenjak itu demi Allah bukan cerita dongeng, sampai hari ini saya tak pernah jadi bisui. Tapi dulu lah mana nak buat dah. Orang tua kita kalau pagut dengan ayam bisui tadi tak ada dia sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan entahlah kena macam dia pupuh tu punggung saya tu, dia tarik dengan punat-punat tu sekali, menjerit saya. Terima kasih bagi tongkat. Menjerit saya. Orang tua saya gelak ya. Semenjak hari itu saya tak pernah dibisui sampai hari ini. Itu zaman saya lah, tak ada dah betul tu, orang tak pakai, orang tak buat dah. Ayam pun tak tahu nak belah. Itu cerita saya tuan-tuan. Ini cerita dah tu kecil-kecil dulu. Memang sakit tu ayam tu. Baiklah cerita baik tadi Bisui ni pertama sekali orang tua kata makan melada pahit. Satu biji kita makan 1 tahun tak jadi. Saya tak pernah cuba sebab saya tak ada bisui dah tu sampai hari ni. Sama lah juga.
Orang kata sakit mata. Biasa dengar petua sakit mata. Petua sakit mata. Saya dulu rajin sakit mata di Ketumbit. Sakit mata Ketumbit. Dah rajin jadi. Lepas tu kata orang tua saya, tuan-tuan dengar tuan-tuan, walaupun nampak macam hina, macam selekeh, tapi ilmu jadi. Masih gila saya, terima kasih dah ya. Kan? Ingat tuan-tuan, ilmu ni jadi. Walaupun orang hina petua ni, orang selekeh petua ni, tapi jadi tuan-tuan. Saya hari ni tak pernah sakit mata. Kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan try buat cara saya ajak ni. Terima kasih gila, terima kasih. Ini kita cerita tak apa. Kau pula apa cerita macam satu je macam lawak, macam cerita dongeng, tapi realiti jadi. Cerita dia macam mana? Siapa biasa sakit mata? Kak sakit mata, cerita dia ada tiga ni. Saya buka tiga ni. Siapa kak sakit mata? Siapa kak sakit mata? Sakit mata? Ketumbit sakit mata? Masih gila, masih banyak-banyak gila kat saya. Kan? Terima kasih. Saya ada orang. Saya. Okey. Dua orang cerita sakit mata. Baik, ketumbit. Ketumbit bersama. Ketumbit dengan sakit mata. Dengar baik-baik. Kan? Orang kalau sakit mata, lepas tuan-tuan, maksudnya kalau orang tua dulu, saya dulu lah, orang tua saya kata apa? Dia hampir buat macam ni. Tak buat macam mana? Maksudnya, lepas kita buang air besar, lepas kita buang besar, tangan kita tu basuh bersih-bersih. Tuan-tuan buat dan tuan-tuan, ini petua tuan-tuan, tapi jadi terima kasih bagi gigi saya tu kan. Basuh tangan tu bersih-bersih. Kata macam ni, cih tak malu tempat kotor pun nak duduk. Cih ni, kata tu. Tapi sebut yang ni, cih tak malu menentang ni kita. Duduk dekat mata kita, tempat kotor pun nak duduk. Jangan tu buat kata, tempat kotor pun nak duduk gosok. Macam tu. Buat macam tu. Biar air tu ada tangan lagi. Tuan-tuan try buat tuan-tuan. Tuan-tuan buat tuan-tuan. Percaya dekat saya tuan-tuan. Mata tuan-tuan cepat sembuh. Ketumbit takkan jadi dah. Jangan hidung tak payah tidak jadi. Basuh tangan bersih-bersih. Dekat lepas tu buang air besar tu, tangan tu bersih-bersih. Lepas tu air tu, lepas kita bersih sabun supaya siap lah kan. Tangan tu masih ada air lagi tu. Kita letak tangan tu, cih tak malu tempat kotor pun duduk, tak malu penyakit ni. Buat macam tu. Tuan-tuan buat tuan-tuan. Percaya sekali tuan-tuan. Lepas tu sekejap saja penyakit mata tu hilang. Lah petua tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa macam melawak lah. Tapi realiti lah tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan buat tengok? Bisa dengar tak betul tu orang tuan-tuan cakap? Siapa yang bisa dengar betul tu? Siapa bisa dengar? Bisa dengar tak? Saya buat. Sekejap hilang. Itu petua tuan-tuan. Biasa kan? Biasa dengar kan? Baik. Satu lagi petua. Yang ni pun rasa bagi saya kan, petua ni pun bagi saya rasa terlalu macam tak logik jugalah. Memang tak logik. Tapi jadi. Ini cerita kawan saya, arwah dah. Namanya Pak Nan. Pak Nan ni, dia ni duduk di Kampung Badang. Pak Nan ni kawan sekolah lama saya. Sama sekolah dulu di sekolah menengah. Arwah Pak Nan ni. Orang Kampung Badang dengar bisa kenal. Terima kasih gila, terima kasih lah. Jadi Pak Nan ni dia kena gaut. Saya singgah di kedai kopi. Saya minum waktu tu, saya balik dia singgah kedai kopi Kampung Badang jam 3. Saya minum. Dia tanya, "Di, aku ni jadi gaut macam mana nak buat? Aku tak nak kau ubat lah." Dia kata, "Aku tak nak kau ubat lah." Macam mana ni masalah ni? Dia ni Pak Nan pula, dia masalah jantung. Jantung dia ada masalah, sebab jantung dia pula, jantung ada masalah dengan gout dia kritikal kan. Jadi tanya dia macam mana nak buat petua. Aku tak mau dah kata makan ubat ni, aku tak nak makan ubat ni tau kan. Saya kata lah macam ni lah Pak Nan, kalau hang tak mau makan ubat, hang try petua ni. Dia kata petua apa? Terima kasih bagi cokma kat saya. Begini kan, terima kasih banyak gigi. Saya kata macam ni, terima kasih gila, terima kasih kan. Lah macam ni, hang tengok kaki hang kat mana dia gaut, hang kencing tempat yang dia gaut tu. Tak tuan-tuan, walaupun petua tuan-tuan, dia buat, dia yakin dengan kata-kata saya tu kan. Dia kencing tempat kaki dia gaut. Tuan-tuan dia percaya tak percaya? Lepas dia kencing 3 hari, hilang gaut tu. Bukan hilang tu maksudnya, hilang sakit gaut tu. Terima kasih gila, terima kasih semenjak hari tu dia kata, aku macam tak percaya jadi. Tuan-tuan dengan hanya petua saja. Hanya petua saja, tapi menjadi sangat-sangat. Dengar okey. Terima kasih gila tuan-tuan dengar tak? 2 petua yang saya ajak pada ni. Pertama, saya cerita yang tadi kan, yang sakit mata, petua yang kita nampak macam selekeh sangat. Yang kedua, kita nampak teruk sangat. Gaut, kencing tapak kaki kita yang mana dia gaut. Try tuan-tuan buat dengan hanya petua saja tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan kita tengok ya Allah Tuanku macam dongeng, tapi itu realiti, itulah kenyataan.
Ni, sebelum cerita hadis finansik tu, saya cerita pengalaman saya. Boleh tuan dengar? Pengalaman saya. Dulu, hampir 20 tahun dulu, di Masjid lah, saya boleh dikatakan bomo patah. Cerita bomo patah dulu lah. Sebelum cerita hantu ni, cerita bomo patah dulu. Kalau saya cerita Pak Nan ya. Dulu, siapa yang pernah dengar cerita orang dah tukar tulang kaki? Sekarang saya tak buat tuan, salah di sisi undang-undang negara, saya tak buat sekarang ni. Dulu saya buat sebab dulu tidak ada masalah. Operasi orang, belah orang, darah apa tu, hijau saya ya. Saya cerita pengalaman saya dulu tuan-tuan masih gila Sekarang ni saya tak turunkan ilmu tu kepada anak-anak murid saya sebab saya takut anak-anak murid saya tak betul-betul tak berhati-hati. Masih gila lebih baik pergi pada hospital ataupun doktor kalau yang kritikal. Tapi kalau yang dulu yang biasa dengar cerita dok tukar tulang kaki orang, dok belah kaki orang tu saya. Siapa yang biasa dengar? Yang kata dok tukar tulang kaki. Cerita saya dulu saya pernah dengar saya baik, pernah biasa. Itu cerita saya yang dulu. Sekarang saya tak buat dah. Terima kasih bagi lo. Dahsyat tuan-tuan. Saya boleh belah kaki orang tuan-tuan dengan tak view sebelah. Saya potong kaki orang, saya repair tulang tu balik dulu. Sampai sekarang pun saya boleh buat dan tak ada masalah untuk saya sekarang pun. Cuma saya tak nak buat. Jadi cerita dia satu hari waktu mana saya cerita pengalaman saya lah tuan-tuan. Nak cerita pengalaman saya dulu. Jadi pengalaman saya macam mana tak? Satu hari datang satu hamba Allah daripada Jabi. Jabi ni dekat Al-Ustaz. Terima kasih bagi ceramah saya Jabi pada Ustaz satu panjang dia di Jabi. Dia mari jumpa saya ni, turun lutut dia ni hancur. Turun lutut dia ni hancur. Bila hancur dia tak boleh bengkok, sakit. Ya betul, pokok senal Jabi. Bisa dengar tak orang pokok senal kat Jabi yang tukar pukul lutut? Doktor pening kepala, macam mana saya nak tukar patella tu? Dalam sains dia kata patella, saya boleh tukar pukul lutut tu. Dulu, ini bukan cerita dongeng ada, boleh tanya di sana. Apa dah nama? Bismillah. Tu macam pujuk dari kita lah. Dekat langgar betul mai jumpa saya. Dia kata, saya ni dengar dia cerita lagu ni dia kata mai jumpa ni, dia kata nak mai tulang nak tuak pukul lutut, dia kata sakit ni nak repair. Usaha tengok dekat yang boleh. Saya kata boleh, tak ada masalah, duduklah. Waktu tu saya tengah buat. Kemudian dan pada waktu yang sama sebelum saya buat operasi kaki lutut dia ni cerita pengalaman saya mai satu orang pula ni Cina ni pada Tambun, Bukit Tambun. Cina ni dia patah tulang rangka 21 batang daripada atas sampai ke kaki. Daripada atas, daripada tulang sini sampai ke kaki patah. Memang tak boleh jalan. Dia duduk atas mesti malas ya. Cina Bukit Tambun. Tua dah. Umur dia dengan kata Pak Long yang saya lebih kurang sama, umur lebih kurang sama. Dan ada lagi lah 2-3 orang lagi, dan satu orang muda daripada budak Sungai Tiang. Tulang kaki dia hancur, doktor nak kerat, nak potong. Duduk rumah saya dulu macam hospital tuan-tuan. Walaupun kecil, rumah orang tua saya dulu, walaupun kecil tapi ramai orang duduk dalam tu. Sebab apa? Orang sakit jadi saya ni bagian patah. Dia orang tua saya berubah macam ni. Jadi saya bagian patah. Satu budak muda pada Sungai Tiang kaki dia hancur. Sekarang dia elok dah kahwin dah. Dia operation dia buat lain, insyaAllah jadi itu. Baik. Jadi Cina tadi tu saya repair dah tulang dia. Saya susun tulang, saya masuk tulang sebatang. Jadi saya cuma jaga dia saja dah. Jadi yang Pak Long tadi tu, satu hari tu seoperasi dia, lutut dia, demi Allah, demi Rasul, langit yang saya junjung, bumi yang saya pijak, andai kata cerita saya tidak benar, maka jatuh kalimah tauhid saya. Ini cerita betul dan bukan cerita dongeng. Orang dengar macam cerita kartun. Tak, saya kalau nak rawatan, saya belajar sungguh-sungguh. Sampai semua saya lawan sebab saya nak kebolehan. Alhamdulillah saya dapat. Bila dapat, saya operasi kaki dia, saya repair kaki Pak Long tadi. Baik, lepas saya repair kaki Pak Long tadi, saya jahit. Belah tuan, belah betul. Belah sungguh-sungguh, belah, darah keluar semua. Belah, repair, jahit patella tu, buat repair saya boleh. Itu cerita saya, pengalaman saya. Jadi lepas saya repair, saya jahit balik ni. Lutut saya jahit balik. Lepas jahit balik, saya keluar dengan sahabat saya namanya Dun. Dun ni orang Kepala Batas. Nama orang panggil Saidun, dia orang Kepala Batas. Jadi saya keluarlah dengan dia sebab apa, nak cari herba, ada benda yang saya cari sikit. Jadi saya tinggallah Pak
Pak Long tadi tu yang belah lutut ni. Pak Long yang belah lutut ni, lepas operation dia tidur saya bagi makan ubat, saya makan ubat tahan sakit, saya makan ubat antibiotik, saya dapat ubat masih gila masih saya makan ubat tahan sakit, saya makan ubat ubat tahan sakit, antibiotik apa semua, saya suruh dia tidur tepi tu. Baliklah orang tua saya ni, dia tak tahu lah saya operation Pak Long tadi. Dia balik tu, dia tengok Pak Long tu tidur, dia geraklah Pak Long tadi bangun. Dia kata apa? Bangun. Ya, dia kata, ya Bansan. Buat apa ni? Dia tidur tau. Dia tunjuk kaki operation. Orang tua saya ni tak kisahlah kebetulan. Orang tua saya ni, dia beli air, FN. Air oring FN. Oring FN. Jadi, dia bagi air oring tu, bagi Pak Long tadi minum. Pak Long tadi minum air oring. Tak apalah. Lepas tu saya balik. Bila saya balik pukul 1, sampai pukul 1 saya tengok Pak Long yang operation tadi menggigil. Wais, pasal orang tua ni, aku pernah kali dia menggigil macam ni, menggigil orang tua tadi ni. Saya kata kacau. Saya heran pasal apa menggigil ni. Susah hati lah, sebab operation ni bukan main-main tuan. Kalau kuman boleh masuk ke darah, naik ke jantung, boleh buat kematian. Saya mengaji bab tu, boleh buat kematian tau. Susah hati lah saya. Pasal apalah Pak Long menggigil. Pak Long ni duduk kat Jabi. Kalau anak dia ada, boleh masuk dalam ni, boleh cerita Jadi menggigil. Pasal apa ni? Sekali tak sekali saya tengok botol oren duduk atas dekat kepala dia. Saya tanya dia, Pak Long ada minum oren Minum, dia kata tadi Pak Ang bagi. Alamak. Dia pergi minum oren. Bila minum oren, dia nak balas tadi tu menyebabkan dia menggigil. Allah, peninglah kepala saya. Tak apalah, saya kata Pak Long, saya bagi makan ubat apa semua, elok, alhamdulillah berhenti. Baik tuan-tuan, ni cerita pengalaman saya Tengok resiko yang saya ambil dalam satu rawatan. Kemudian tu lah, bangun pagi-pagi, tuan-tuan tahu tugas saya apa dia? Saya rasa tuan-tuan boleh buat, okey lah. Nak perawat ni, nak cerita ni perawat ni. Tugas saya bangun pagi-pagi, 2 benda yang saya kena buat. 2 benda. Pertama sekali, kencing orang. Saya kena buang air kencing. Sebab apa? Orang tak boleh bangun. Semua hak tulang, hak teruk-teruk, patah-patah ni, hak lumpuh, hak patah, hak kritikal ni tak boleh bangun. Tugas saya ni, pertama sekali saya akan ambil air kencing orang dulu. Orang tidur dekat-dekat rumah kecil, orang susah tidur dekat-dekat, ambil air kencing. Masih gila masih Baik, saya ambil kencing. Tuan-tuan tahu tak, dalam banyak-banyak air kencing apa yang paling susah saya ambil? Ni saya cerita pengalaman saya tuan-tuan. Selalu cerita bab isteri tuan-tuan tahu air kencing apa yang paling susah? Dalam ramai-ramai pesakit yang paling payah yang saya nak ambil ialah Cina. Orang Cina yang patah 21 batang tulang tu. 21 batang tulang tu patah daripada atas sampai ke kaki. Tuan-tuan tahu sebab apa payah? Kenapa payah? Pertama, Cina tu gemuk. Allah, tuan-tuan, lebih cerita bila. Ni cerita pengalaman saya, tak apa tuan-tuan dengar nak diperawat ni. Cina tu dah lah gemuk. Lepas gemuk, dia punya tu tak potong. Dah tak potong. Pendek dah tu. Masuk ke dalam. Aduh, kalau aku tak buang, basah aku nak kena lap macam ni. Ya Allah, orang tua saya mesti marah saya. Aduh, macam mana nak buat ni? Saya menengok macam mana lah aku nak buat ni. Macam mana nak buat ni? Masih gila. Dah lah gemuk, tak potong, pendek pula. Aduh, saya kata tak buang tak boleh. Saya kencing, dia kencing payah. Lama-lama sekali saya tak tahu nak buat apa. Saya terjumpa Lonis, macam player tu yang hidung panjang Lonis tu Lonis tu boleh kot saya selakkan dia, saya tarik dengan tekan kuat, sakit. Aduh, ayo dia bunyi. Ingat Cina tu. Saya tarik pelan-pelan, saya sumbat botol masuk dalam tu. Kencing lah kencing ke saya pegang lah kencing. Tuan-tuan, hari-hari kerja macam tu tuan-tuan. Anak dia tak beli pampers. Kalau pampers tu nak jaga macam mana? Tuan-tuan saya tarik Lonis tu dah keluar, sumbat botol tu, kencing lah ke, kencing. Hari-hari itulah kerja saya. Baik, itu kerja tu. Lepas tu tuan-tuan, nak berak. Allah, nak berak tu lagi, saya kena usung seorang diri saya ni. Semua pesakit-pesakit yang ada dalam rumah saya tu, saya kena usung seorang-seorang pergi hantar. Tandas pula, bukan tandas duduk, tandas cangkung. Macam mana nak buat, brother? Ya Allah tuanku, tandas cangkung beli kerusi.
Kerusi orang sandar tu, kerusi kedai makan tu, tebuk tengah-tengah. Tebuk tengah-tengah, saya ambil satu baldi, saya bubur plastik sampah, saya letak tu, so berak dalam tu. Itulah kerja saya hari-hari, tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Lepas tu mandi dia orang, hantar balik tempat tidur. Tuan-tuan tengok tak, bukan senang nak diperawat. Sebab tu saya kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak diperawat, kalau tak ada perasaan tu, tak boleh diperawat. Kalau sekat diperawat, tidak ada perasaan tu, tak boleh diperawat. Terima kasih gila, terima kasih. Payah tak payah seorang perawat. Tuan-tuan tahu berapa cas dia? Tahu berapa cas? Cas dia pula ikhlas hati, tuan-tuan. Operation pun ikhlas hati, yang tu pun ikhlas hati. Tuan-tuan tahu tak banyak mana dapat nak jaga orang berbulan-bulan dengan ikhlas hati? Terima kasih gila, terima kasih. Terima kasih. Orang tua saya tak ambil duit. Terima kasih gila, terima kasih. Ikhlas hati. Tuan-tuan tahu tak, satu operation kalau tempat beribu-ribu, saya operation cukup bayar barang-barang, kapas apa semua. Saya pun salah hydrogen peroxide ke apa nak makan, selokin 2% ke 10% ke apa, semua ada barang bedah tu semua lengkap ada tu. Kerja saya pada waktu tu. Tengoklah macam doktor lah saya pun, tapi saya bukan doktor. Saya belajar mana? Saya belajar kat Bruma. Satu doktor pada Bruma, sebab di Bruma memang terkenal dengan bom melapor semua. Jadi saya belajar kat sana, saya belajar bedah kat sana, saya belajar dengan satu doktor. Dan hari ini alhamdulillah saya dapat boleh cerita macam mana nak buat rawatan tentang operasi dan sebagainya. Baik, saya nak cerita satu orang. Ini pengalaman saya lagi. Ni cerita ni bersangkut dengan Tok Imam. Tok Imam ni masih hidup lagi. Tok Imam mana? Tok Imam Kampung Badang. Tak boleh lari lagi. Benda-benda ni sebut dengan Tok Imam apa semua tak boleh tipu. Orang real, orang tahu. Masih gila. Terangkut dengan Tok Imam Kampung Badang. Tok Imam tu baru jadi imam. Jadi satu hari hamba Allah ni kaki dia buruk. Bila kaki buruk, sepotong kaki dia. Tuan-tuan siapa sana? Saya tanya perawat-perawat yang tradisional lah, siapa biasa potong kaki orang? Masih sakat hantu apa semua makanan saya Ni cerita masih gila. Saya cerita saya potong kaki orang. Ni kalau bohong pergi tanya Tok Imam Kampung Badang. Saya sebut nama Tok Imam Kampung Badang tu, pergi tanya Tok Imam Kampung Badang. Ini cerita lama. Ada siapa perawat yang biasa potong kaki orang? Saya tanya, berapa orang? Siapa perawat-perawat yang hebat-hebat kan pergi potong kaki orang, pergi kerat dia orang, mati topi? Saya tak jumpa kot, saya seorang Satu hari, satu hamba Allah, kaki dia buruk. Bila buruk ni, tak potong tak boleh, so pergi hospital tak mau. Dia suruh saya buat. Jadi sebab alhamdulillah memang darah pantat. Cara memang kena pandai betul. Bila urat darah kita potong, darah kemecik kena ikat urat darah tadi balik. Bila potong saya kena urat darah ikat. Itu saya buat. Cukup cermat, hati-hati sampai habis. Lepas habis tulang tadi yang terkendur kita kena asah balik. Jadi macam bagi yang tajam tadi kan, kita kena asah balik bagi jadi macam dumpit supaya tidak luka. Kemudian tu kita tolak ni ke dalam. Kan? Isi kita jahit macam karipak. Balut. Tu cerita dia banyak lah. Cara-cara operasi tu memang banyak. Jadi saya cerita ringkas lah. Lepas tu kaki tu daripada paha sampai ke kaki, saya potong paha sampai ke kaki nak tanam. Bila nak tanam, waktu tu saya jumpa orang 10 masjid. Dia arwah dah. Nama dia Haji Hashim. Orang 10 masjid nama dia Haji Hashim. Saya kata dia, saya nak pinjam cangkui. Dia tanya nak buat apa? Saya nak tanam kaki. Saya tunjuk kaki tu. Dia kata tengok kaki orang. Dia tepuk dada. Masih gila. Allah apa benda? Hang buat apa ni? Ni cerita bukan cerita dongeng, cerita sungguh-sungguh ni. Hang buat apa ni? Kaki orang. Saya kerak kaki kau nak tanam. Oh, dia tanam cangkui ada belakang tu. Dia minta pinjam toslet. Dia bagi toslet. Lepas tu saya buat macam mana ni? Kena tanya Tok Imam dulu. Kan? Kalau Tok Imam ingat, pergi tanya ke Tok Imam Saya Tok Imam kata apa? Tanahlah kat mana pun. Tak apalah. Kalau dia kata macam tu, saya pun dapat izinan. Tanahlah kat mana pun. Saya tanahlah tepi pagar masjid. Lepas saya tanam semua siap tu, saya bawa cangkui, saya buat toslet tu, saya pergi rumah Haji Hashim balik. Haji Hashim kan? Haji, ni cangkui, ni toslet. Dia kata apa? Hang bawa cangkui mereka hang, ambil toslet tu pun mereka hang. Toslet kan, bagi toslet nah. Toslet tu aku tak mau apa pun tak mau. Tak mau aku lagi. Dia punya takut kan tu, pakai cangkui dia aku tak mau pergi, tak mau ambil dah. Masih gila. Saya pun tak kata apa, dia tak nak cangkui, saya ambil balik cangkui dengan toslet tu saya ambil balik. Ini cerita dah di Kampung Badang. Bukan cerita dongeng. Kalau saya melawak, kita tanya Tok Imam Kampung Badang. Sampai hari ni Tok Imam tu ada lagi. Dan Tok Imam tu pula, dia kawan baik saya lah kan.
Lama saya tak jumpa dia sebab saya ni orang merantau. Lepas tu saya tak berubat lah. Lepas tu saya duduk dengan sahabat saya, Ismail. Ismail ni dia orang kerja di KL. Dia orang besar di KL, kerja berhenti pencen di KL. Duduk di kedai kopi, nama dia kedai kopi Nan Tipa 3. Sambil sembang di kedai kopi, Tok Imam tu masuk. Bila Tok Imam tu masuk, saya tengok Tok Imam Kampung Badang ni, badan terketar-ketar, macam vibrate. Saya tanya dia, Pak Imam, awak teruk sangat? Pak Imam, awak teruk sangat? Dia kata dia orang buat dia. Dengar tuan-tuan, dia kata orang buat dia. Orang sihir dia kata. Saya tengok man, berdekat sikit. Saya panggil Tok Imam berdekat sikit. Saya tanya berubat mana? Dia kata berubat tempat rata-rata dah. Dia batuk, dia keluar darah. Batuk pula darah tuan-tuan. Lepas tu badan dia kurus kering. Tak perlu makan, lepas tu penat dia semput. Dia kata dia berubat merata dah. Dia kata orang buat ke dia. Dia tak sebut nama tempat-tempat mana kan. Dia kata orang buat ke dia. Tok Imam duduk depan saya, Tok Imam. Saya tengok. Saya pun pegang tangan dia. Saya pegang nadi dia. Saya tengok mata dia. Saya tengok darah kan. Saya pegang nadi dia. Saya tengok mata dia kan. Saya pun tekan dia punya urat nadi kat tengkok dia kan. Saya tengok lidah dia. Saya tengok semua. Lidah, nadi, mata, kulit, apa semua. Semua saya tengok. Kan? Macam sing-sing lah. Lepas tu saya kata Tok Imam berubat ni. Dia orang berubat ni masih gila. Berubat macam mana? Dia kata orang sihir dia santau dia. Teruk dia kata adik dia kena. Saya kata Tok Imam, cakap Tok Imam bukan kena santau. Dia kata kenapa? Tok Imam saya syorkan dan siapkan Tok Imam pergi ke klinik. Saya sebut nama klinik sebab klinik tu kawan saya juga nak. Dia kata klinik tu di Sungai Tani. Tok Imam ada masalah thyroid. Dan Tok Imam juga ada masalah jantung. Kalau tengok pengalaman saya dengan nadi, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah, dengan bau mulut. Saya akan bau mulut orang tau. Bau mulut sebau. Saya kata Tok Imam ada masalah thyroid. Tok Imam tidak, bagi dia. Tok Imam tidak ada masalah langsung buat sihir. Tak pernah kena santau, tak pernah kena sihir. Tok Imam ada masalah thyroid dan Tok Imam ada masalah jantung. Jadi dia pergi dengar masa gila. Dia pergi dengar saya pergi. Dia pergi dia kata, betul lah ustaz, dia kata. Dia panggil ustaz. Betul lah ustaz. Saya thyroid saya tinggi. Thyroid saya tinggi, dia kata. Thyroid masih bila memang tinggi Imam. Thyroid macam tinggi. Jadi nanti doktor akan tengok thyroid, doktor akan tengok bacaan darah, doktor akan bagi ubat mengikut bacaan darah Dr. Imam. Jangan ambil ubat thyroid sesuka hati sebab thyroid kena mesti ambil ubat mengikut keadaan darah. Alhamdulillah hari ni tuan. Lepas dia ambil tu, saya kata Allah masalah jantung. Alhamdulillah. Hari ni Tok Imam tu dah boleh pergi buat sembahyang Jumaat macam biasa. Dia boleh jadi imam macam biasa di masjid Kampung Badang. Itu cerita Tok Imam. Baik tuan-tuan. Sebab tu saya kata di dalam perubatan pertama sekali dia kena ada pengetahuan. Dan orang Sarawak dia mesti banyak bersabar, dia mesti terima semua keadaan. Dia tak boleh rasa boring, dia tak boleh rasa jemui, dia tak boleh rasa jijik, dia tak boleh rasa kotor dekat semua pesakit dia. Kalau ada sifat tu, dia bukan perawat. Kalau perawat nak pakai cantik, semat-semat, berubah orang, kan? Itu belum lagi bagi saya lah. Saya tanya guru saya, dia masih bukan perawat. Perawat dia tak peduli apa saja, yang penting nyawa orang yang nak rawat mesti selamat. Jangan pandang RM2, jangan pandang harta, pangkat dan sebagainya. Itulah jiwa perawat. Kalau ada betul jiwa perawat, insya-Allah tuan-tuan, boleh jadi perawat. Kalau tak ada jiwa tu, terus jadi perawat lagi lah. Baik tuan-tuan. Okey, kita masuk cerita kita hari ni. Cerita kita hari ni definisi hantu. Sebab orang suka cerita bab hantu. Betul tak semua cerita bab hantu? Betul bisa dia kata tadi lah, dia ajak tadi makan buah buah meladapai ataupun makan buah jeruju. Pergi carilah buah jeruju di laut makan lah. InsyaAllah bisik kan hilang kan. Pergi makan buah meladapai ataupun pergi makan buah jeruju. Ni orang muka tanya. Pergi cari. Boleh. Dengar baik. Hantu. Dalam masyarakat Malaysia, masyarakat Melayu masih bila bukan kan? Bila sebut hantu ni rasa siapa yang kena hantu? Saya tanya biasa hantu. Hantu apa kita biasa sebut? Saya ajak. Hantu apa yang saya dengar? Hantu apa? Sebut saya tengok, saya nak tulis. Siapa tak? Saya buka 3 ni. Hantu apa yang bisa dengar? Saya tengok yang pandai. Ni cerita apa hantu ni? Hantu pocong. Nombor 1 naik. Hantu ayah. Hantu pocong, hantu ayah. Lagi. Pocong sebut dah. Hantu ayah. Pocong dah sebut dah. Hantu pocong ada sebut dah. Pontianak, pari.
Lagi. Pontianak pari lagi apa lagi? Hantu tinggi. Pocong nak sebutlah, hantu air. Hantu persik, hantu tuyul, hantu langsui, hantu kopek, Pontianak, Jembalang, hantu galah, langsui, penanggal, hantu susu. Lama tak dengar aku sebut hantu susu. Solo bidah. Baik, jerangkung dan sebagainya, semua hantu lah. Baik, saya minta orang tolong fikir. Bila sebut saja hantu, mesti menunjukkan kehidupan yang telah mati. Orang tu mati, dia buat jahat, lama-lama jadi hantu. Setengah masyarakat orang Melayu. Tetapi kalau bukan bahasa Melayu, Cina, India, dia kata confirm, siapa yang mati kalau buat jahat akan jadi hantu, ataupun roh tak tenteram akan jadi hantu. Tapi setengah masyarakat Melayu kata orang-orang tu jadi hantu, dan setengah masyarakat Melayu kata tak, hantu itu golongan jin. Dengar lah. Kalau India, Cina, apa semua orang Siam, dia kata orang jiwa roh yang tak tenang. Maksudnya roh dia tak, yang tiada, langit berbukan, bumi berbukan, akhirnya apa jadi? Dia pun jadi hantu. Itu setengah masyarakat orang bukan Islam. Roh dia bertangkayangan. Itu pulanglah, betul lah tu. Betul tak betul? Baik. Jadi bila sebut kata hantu, dia melibatkan roh dan kehidupan yang telah mati. Terus tadilah, bagi setengah masyarakat. Baik. Yang kedua, orang yang telah mati ni, terus tadilah. Yang kedua, kebudayaan. Mempercayai itu, di mana orang yang setengah kebudayaan, di mana siapa mati kan, kalau jahat mesti jadi hantu. Tengah budaya. Contohnya orang yang untuk ilmu dan sebagainya, bila mati dia akan jadi hantu. Tengah budaya. Baik, tuan-tuan, saya cerita sini roh kita dia takkan jadi hantu. Roh tetap roh. Hantu ni sebenarnya dia jin. Roh tetap roh, hantu ni dia jin. Baik, kita faham baik-baik Bila orang mati, dia tak ada dah, dia mati dah, terputus hubungan dengan dunia. Jadi kalau mereka nak, kalau setengah orang tu kata saka dok mai kat dia, tu saka dok mai tu jin, roh tak ada dah, habis putus hubungan dunia. Baik, saya nak cerita macam ni untuk orang Melayu, nak supaya orang Melayu terfaham. Korim lah apa semua, tu saya kira korim apa semua tak sangkut dengan kita korim apa semua tu cerita menakutkan diri kita lahir kita muka bumi yang tanya korim tadi. Sebab tu orang cerita korim apa semua kan, saya kata itu benda kecil lahir kita di muka bumi, maka Allah perintahkan 70,000 malaikat jaga kita. Sakat korim seekor tu apa yang ada, sakat seekor korim tu apa yang ada, walaupun kata menjumpai kita dan sebagainya, apa yang ada pada korim tu. Dan Allah perintahkan kepada kita, lahir kita muka bumi, Allah perintahkan 70,000 malaikat jaga kita. Kemudian kita dah takut kat korim lagi, sedangkan Allah perintahkan selamat kita 70,000 malaikat jaga kita. Kita dah takut kat korim lagi, letih. Sebab tu saya nak minta untuk orang Melayu kita, dalam sistem perubatan, kita jangan takut benda-benda tu. Jangan kita takut benda-benda macam tu. Saya nak suruh orang jadi berani. Jadi berani. Maksudnya sakat kata hantu dan sebagainya, kita tak takut Allah dah. Boleh? Faham tak ni? Baik, kita tengok kewujuban tanpa fizikal seorang yang telah mati. Maksudnya orang kata hantu lah, tengah kata roh. Dengar baik. Roh, bila kita mati, terputus hubungan kita dengan dunia. Tak ada, habis, terputus. Bila kita mati, hubungan kita dengan terputus, habis. Kalau kewujudan fizikal yang seorang mati berjumpa kita, itu ialah jin. Syaitan dia tak rupa macam tu. Syaitan dia tak akan wujud rupa, sebab syaitan dia bergerak dalam darah. Syaitan ada pada manusia dan jin. Syaitan dia ada pada manusia, dan syaitan ada pada jin. Jadi kalau jin betul dia akan mewujudkan fizikal seperti manusia. Contohnya hantu raya. Bila dia mati,
Bila dia mati, dia dah mati dah, tapi hantu raya tu mewujudkan diri dia. Syaitan ni tergulung pada golongan manusia dan jin. Tentu dengan kata syaitan tu macam hantu raya tak, dia tergulung antara golongan manusia dan jin. Ni saya nak tanya lah ni lah, sebelum kita masuk bab ni menarik sebenarnya tau. Bab ni sebenarnya menarik, masih bila kan? Iblis dan syaitan tidak ada beza. Iblis dan syaitan ibarat daging dengan kulit lah. Tak ada beza, melekat sekali. Ibarat macam raja dengan rakyat. Macam tu iblis ni dengan syaitan. Baik, saya begini apa lupa lah tadi ya Allah Tuanku. Sudah bila jawab soalan siapa pergi call lain. Pecoh call lain. Baiklah. Jin. Saya nak tanya tuan-tuan, antara jin dengan manusia, siapa yang paling jahat sekarang? Saya tanya. Antara jin dengan manusia, siapa yang paling jahat? Sekarang. Bukan zaman dulu lah, zaman sekarang. Siapa paling jahat? Jin dengan manusia, siapa yang paling jahat? Senang soalan saya. Ia pun tukar kat jin. Saya tanya, antara jin dengan manusia, siapa yang paling jahat? Tengah fikir, suruh fikir. Jin dengan manusia, siapa yang paling jahat? Saya tanya tuan-tuan, pernah tak jin fitnah tuan? Pernah tak jin sebulan fitnah tuan-tuan? Jin sebulan kata kat tuan-tuan? Pernah tak jin kata tuan-tuan? Manusia dah kata tuan-tuan? Hari ni yang saya tahu, jin banyak kena fitnah. Tuan-tuan percaya tak saya kata ni? Hari ni zaman sekarang, jin lebih banyak kena fitnah pada orang dengan manusia. Silap sikit jin, silap sikit orang buat jin, silap sikit jin. Padahal ni sains. Saya suruh fikir lah. Silap sikit jin. Ini jin ni. Oh, ini ada postat. Oh, jin ada kat postat tu. Kan? Ini ada jin dalam postat tu. Oh, dia kata ini ada kanser tu. Jin ada situ. Saya suruh fikir Ustaz. Saya perawat. Saya suruh fikir lah. Saya suruh logik fikir lah. Kan? Siapa paling jahat sekarang ni? Jin dengan manusia, siapa yang paling jahat? Jin ni, selagi manusia tak suruh, dia takkan buat. Contohlah, saya nak jamu orang, nak suruh orang, saya lagi tak perintah jin tu takkan pergi buat orang. Selagi manusia tu tak perintah. Bila manusia tu perintah, Tuan dia perintah, baru dia buat jahat. Selagi dia tak perintah, dia tak buat, tu perangai jin. Dah fikir sat lah tuan-tuan, saya suruh fikir tuan kan. Sebab satu tuan-tuan, hari ni semua kita nak meletak kesalahan kesakitan kita atas jin. Saya bukan nak bela jin, saya pun tak suka jin. Sebab jin pun tak tuan-tuan ingat jin tak popular ke tuan-tuan? Jin popular tuan-tuan. Ingat jin tak popular ke? Cuba tengok macam jin Samsudin. Popular tak jin Samsudin? Siapa tak kenal jin Samsudin? Cakap. Yang kedua jin Bara. Siapa tak kenal jin Bara? Penyanyi artis. Popular tak popular jin pun? Jin popular. Betul tak tuan? Dia ingat jin tak popular ke? Jin Bara popular kan? Jin Samsudin pun popular. Dia ingat jin Koman sangat lah. Dengar tuan-tuan. Saya minta bukan. Sampai seluar jin pun pakai. Manusia ni seluar jin pun dia ambil. Betul tu. Jahat tak jahat. Betul. Seluar jin, baju jin, seluar jin, semua dia sapu. Sampai jin nak pakai apa? Jin tak ada apa. Jin pening kepala macam tu lah. Saya nak suruh fikir. Sebenarnya kesakitan kita ni dalam segi bukan medik, sains lah, fizikal. Saya nak tahu kesakitan kita ni sebenarnya dari segi misteri, bergantung sebenarnya 70% otak mengawal tubuh badan kita ni. 70% otak mengawal tubuh badan kita. Kalau 70% tu dapat mengawal tubuh badan, jin sikit-sikit hilang macam tu je. Terima kasih gila, terima kasih. Sikit-sikit jin. Jin tahu tak? Dia berbulu dengan kita tau. Sebab tu jin banyak bulu, sebab gerah kat manusia. Jin hari ni banyak bulu sebab gerah kat manusia. Sikit-sikit aku. Jin sampai keluar bulu. Berbulu jin kan.
Aduh. Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa jin bulu sebab geram kat manusia. Sebab sikit-sikit aku. Sampai berbulu jin tu. Tolonglah. Kita ni, saya perawat. Saya nak orang buka minda. Sebenarnya otak kita ni mengawal tubuh badan kita. Kalau otak kita memberi semangat, otak kita memberi satu reaksi positif dalam tubuh badan kita tu, mengatakan sakit kita ni, kita insya-Allah, alhamdulillah, semua sakit Allah. Akid aku ni insya-Allah, aku naknya sakit ni kerana Allah uji aku, sakit ni kerana Allah uji aku, sakit ni penghapus dosa aku. Insya-Allah tuan-tuan, sakit kita tu akan berkurangan dan kita akan rasa semangat. Kita tak heran dengan sakit. Bila kita tak heran sakit, insya-Allah jiwa kita kuat, kita akan sembuh dengan cara fizikal otak kita tadi. Hari ni kita semua jin. Jin sampai berbulu lah. Boleh tak? Sebab saya minta orang fikir tuan, tolong fikir. Saya perawat. Bukan saya tak jumpa benda pelik-pelik, saya jumpa lagi dahsyat pada orang jumpa. Sebab saya ni masih bila sebab saya ni jumpa benda pelik-pelik, tapi saya tak nak orang terlalu ke arah misteri. Saya nak orang ke arah di mana kita ke arah, kena ingat, kita lahir sakit Allah bagi, bukan jin tu bawa. Jin cuma dia nak usik kita dengan kesakitan, dia bawa macam tu, tapi Allah izinkan dia bawa. Tapi ingat, walaupun macam tu, Allah perintahkan 70,000 malaikat jaga kita supaya badan kita sihat. Macam mana kita kontrol kita? Mudah tuan-tuan. Dengar tuan-tuan, saya ajak petua pula. Macam mana? Kita baca hari-hari nak tidur, baca satu Fatihah. Ni guru saya ajak tuan-tuan. Baca satu Fatihah sampai habis, aku hadiahkan pada malaikat yang menjaga tubuh badan aku. 70,000 malaikat yang menjaga tubuh badan aku. Tapi mana yang kata tak boleh? Ni tawasul. Dia kata Nabi tak buat. Ni nampak ni. Mana yang kata depan saya tu mesti lepas mata. Dengar ada manyam dalam ni. Manyam ada ni bagi depan mata saya ni. Orang macam lah siap manyam. Masih gila bang. Masih lah. Manyam kalau depan mata saya mesti lebam. Saya kata siap. Ingat, dia kata tak boleh tawasul, Nabi tak buat. Pagi sebelah mata dia ambil manyam. Ada manyam dalam ni. Dia tak tahu. Ingat tuan, bila nak tidur, lepas baca doa apa semua sihat, tuan baca Al-Fatihah, hadiah pada ya Allah, aku hadiahkan 70 malaikat yang menjaga tubuh, malaikat yang menjaga aku. Dah cukup. Tidurlah tuan. Hari-hari tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan dalam tidur tuan-tuan selamat. Bangun esok tuan-tuan baca sekali lagi. Lepas subuh bangun buka mata apa, sembahyang lepas subuh, hadiah sekali lagi. Insya-Allah tuan-tuan pergi mana pun tuan-tuan selamat. Tak payahlah baca pelik-pelik mana. Ingat tuan-tuan, satu benda yang petua yang mudah yang guru saya ajak, saya kongsi dengan tuan-tuan hari ni. Mudah tuan-tuan. Bangun pagi sebelum tidur, baca Fatihah habis, aku hadiahkan pada 70,000 malaikat yang menjaga tubuh badan aku tidur. Lepas baca doa semua sihat, bangun esok apa semua sihat, nak solat apa semua, nak baca satu Fatihah, aku hadiahkan 70,000 malaikat yang menjaga tubuh badan aku. Dah. Tuan-tuan, pagi malam dia jaga tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan pergi mana tuan-tuan nak selamat. Sakit apa ke, bala, mustafa dan sebagainya tuan-tuan terpelihara. Sebab apa? Dia orang jaga tuan-tuan. Lah. Mana yang kata tak boleh, itu bid'ah. Bid'ah sihat masih gila Depan mata saya tak kira, lepam saya bagi. Orang macam ni yang merosakkan ilmu orang Melayu. Lainlah kalau saya ajak benda yang salah, puja hantu dan sebagainya. Baca Fatihah pun tak boleh, tawasul pun tak boleh. Aku bukan minta aku bukan minta kat jin tu, bukan minta malaikat tu, aku minta Allah peliharakan aku dengan keberkatan tadi. Bukan nak minta kat malaikat tu. Punya payah sangat mania ni, yang tu pun bid'ah. Bukan susah mana. 70,000 bukan 70 kali. Satu kali baca hadiah pada 70,000 malaikat yang menjaga kita ni. Dah cukup lah tu. Pagi esok baca sekali, malam tak tidur sekali, sudahlah. Tuan-tuan terpelihara lah. Sihir apa semua tak kena. Senang tak tuan-tuan? Bukan 70 kali. 70 kali hadiah pada 70,000. Bukan macam 70,000 kali. Kalau 70,000 kali tuan-tuan tak ajar lah, tak macam tantu lah. Sekali baca Fatihah, hadiah pada 70,000 malaikat. Sekali baca nak tidur, lepas tu bangun pagi esok baca sekali lagi, hadiah pada 70 malaikat yang menjaga kita ni. Itu je, senang je. Tuan-tuan pergi mana pun, jin-jin tak kacau tuan-tuan dah. Senang tak? La ilaha illallah. Kita nak cerita benda yang mudah nak bagi orang faham. Benda yang mudah saya cerita, saya nak orang faham. Itu petua lah. Bukan saya mengajar ilmu, saya tak ajar ilmu lah. Ilmu-ilmu semua saya tak ajar, saya ajak petua, orang tutua lah. Masih gila, masih banyak-banyak.
Ya. Sekali baca cukup dah. Ya? Sekali baca cukup dah. Tidak ada perlu risau. Tidak ada masalah. Ya? Baca Fatihah kata, tapi nanti tengok tak apa pula. Itulah dia kata baca Fatihah tak boleh. Bid'ah. Baca Fatihah satu ayat kita baca pendapat pahala dah. Baca Fatihah tak boleh bid'ah. Main mana lagi? Kan? Pagi kita menampak pagi kita kepala aku tahu. Kan? Benda ni tuan-tuan, kita kata tuan-tuan. Lepas tu yang kita pergi minta pertolongan perawat-perawat pergi ruqyah kita boleh pula. Yang kita baca kita minta ni tak boleh. Tak kepelik tu. Dah, yang macam ni saya heran. Kita pergi jumpa perawat, kita suruh pergi rawat ruqyah kita. Boleh pula. Lepas tu pula kita nak ruqyah sendiri tak boleh. Tak kepelik tu. Bukan macam tu kot. Terima kasih gila, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak gila. Terima kasih bagi hari-hari penting saya. Masih banyak-banyak. Pergi jumpa doktor boleh. Kita buat sendiri tuan-tuan. Dengar tuan-tuan, dengar saya kata mana-mana sakit masalah misteri 70% dalam minda kita. Dengar memang saya nak orang tinggal saya perawat masih lah. Kawan apa saya tak merawat, saya tak siap-siap. 70% adalah minda kita untuk merawat tubuh badan kita. Kalau minda kita 70% ni merawat tubuh badan kita, mengatakan kita akan sembuh. Kita confident dengan diri kita, semangat kita main balik, insya-Allah automatik penyakit kita akan sembuh. Masih gila. Itu rawatan misteri yang cukup hebat. Dengan minda tadi saja. Jangan sekali-kali kita mengharapkan bantuan orang lain dan sebagainya, sedangkan minda kita down. Minda kita kena tinggi. Maksudnya otak kita kena stabil, kuat, semangat kita kuat. Bila semangat kita kuat, kita tahu kita sembuh, kita akan sembuh. Contoh, orang ni dia ada kecil manis, dia ada darah tinggi, tapi dia tak peduli. Dia sehat dia rasa. Sampai satu masa dia akan jatuh. Tapi dia waktu dia kena darah kecil manis, contoh dia kena kecil manis, dia kena kecil manis teruk, tapi dia tak tahu dia kecil manis. Dia kuat, dia boleh badan dia naik, dia boleh makan macam biasa semua elok. Dia pergi hospital cek ada 30 bacaan gula, kandungan gula 29 bacaan gula. Dia tengok terkejut sebab dia ada kecil manis. Dia pun dengar kecil manis, dia pun jatuh, dia down, kering. Kebanyakan kenapa? Minda dia jatuh. Bisa dengar benda-benda dengar tuan-tuan benda-benda berlaku. Pernah dengar tak benda ni berlaku? Orang sebelum dia tahu dia kecil manis, dia happy, badan dia makan, badan dia naik, tapi lepas cek tiba-tiba kecil manis 30 ataupun baca 20 ke atas. Jadi bacaan kecil manis tadi dia pun jadi down. Bila down, badan dia kurus, tak larat, lemah, dan dia perlukan masa yang banyak lama untuk pulihkan balik. Kenapa berlakunya? Kan ini minda. Tu saya kata pesakit turun je kata pertama kali 70% atas minda. Minda kita kena kuat, semangat kita akan naik, sakit kita akan sembuh. Jangan kita letakkan kekuatan tu pada hantu. Jangan kita letakkan kekuatan tu pada jin-jin tadi. Kerana jin-jin tadi sebenarnya satu definisi di mana makhluk halus, dia hanya mempengaruhi kita melalui iblis, iaitu syaitan yang bergerak dalam darah kita ni sampai ke otak kita. Sebab tu saya minta kita kena lawan benda tu supaya syaitan-syaitan tu terkeluar pada otak kita. Masih gila apa? Tuan-tuan akan sembuh. Contoh, yang mana yang ada penyakit kanser mengatakan 6 bulan tuan-tuan nak mati. Masih lah. Siapa-siapa yang ada kanser dia kata, doktor kata 6 bulan nak mati. Dengar baik-baik. Susah-susah hati. Mati pun mati kerja Allah. Mati tu kerja Allah, panayaran. Jangan peduli tentang mati. Tuan-tuan happy, seronok. Jangan peduli mati. Seronok. Buat kerja macam biasa, buat sedekah jariah apa semua tuan-tuan buat. Sedekah, ingat sedekah memanjangkan umur. Buat sedekah, buat amalan sedekah, buat zikir apa, sembahyang hajat semua macam biasa. Buat teruskan macam biasa. Seronok dalam kehidupan, raikan lahir pun 6 bulan tu. Sementara kita nak mati, kita seronok. Kita raikan dia betul-betul dengan amalan. Kita raikan dia betul-betul di mana kita nak bertemu dengan Allah ni, kita seronok. Jangan ada sedih-sedih. Tuan-tuan, bila cukup 6 bulan, tuan-tuan takkan mati lagi. Percayalah dekat saya. 6 bulan lagi tuan-tuan takkan mati lagi. Allah panjangkan umur tuan-tuan lagi dengan amalan tuan-tuan, dengan semangat tuan-tuan tadi. Saya ceritalah satu perempuan lah. Perempuan ni Melaka. Saya pernah cerita di sini dulu. Dia kanser prostat. Dah kan? Dia kanser payudara. Jadi dia jumpa saya. Masa tu saya buka pusat rawatan di Jalan Kebun.
Bukan janda, bini orang. Ni sikit janda, sikit janda. Orang semua kawan ni tanya janda ni. Bini orang. Dia cikgu. Duduk kat Melaka. Ada sahabat kita asyik tanya janda. Asal ke perempuan kanser berjanda janda. Asal kanser berjanda. Tak baiklah kata kesian kau janda. Ingat janda macam dulu. Janda lah mahal main-main. Apa dah kawan tu. Cantik tak? Bini orang. Saya ni kalau tuan-tuan bini orang cantik, bini orang seorang tak cantik. Kalau tanya saya, bini orang semua huduh. Kalau tanya saya lah tuan-tuan, bini orang semua huduh. Siapa kata bini orang cantik, memang berdosa lah kawan tadi. Sebab apa? Ada nafsu. Kita tak boleh. Bini orang semua huduh. Yang cantik bini kita. Dia kata cantik, dia nak bini orang lagi. Bini orang, siapa kahwin bini orang semua huduh lah. Dia nak pandang. Kalau janda tu cantik lah kan. Bini orang semua huduh. Jangan pandang cantik. Sebab bini orang haram kita pegang, haram kita segala-galanya haram. Jadi huduh belakang bini orang. Jangan tanya lah. Walaupun cantik, hanya cantik bini lah. Bini kita cantik lah. Lain daripada bini kita tak cantik. Dengar baik lah. Dia cikgu dia janda pula. Dia bini orang. Dia kanser berdarah. Dia menjumpa saya. Saya tengok dia tak boleh jalan lumpuh. Dia stroke, dia lumpuh seluruh tubuh. Saya kata, kak, sakit apa kak? Dia kata dia kanser payudara. Saya kata dia dah, kak, boleh saya tengok tak kak? Kak punya kanser tu payudara macam mana? Kan? Dia buka sikit. Saya terus istighfar. Tak kenapa tuan-tuan? Sebab hitam mati kita kematu macam tempurung. Saya pegang, boleh saya kata kat suami dia, boleh saya sentuh tak payudara isteri abang? Dia boleh. Saya pegang, saya tekan. Kerah macam tempurung. Lepas tu boleh sentuhkan kiri tak? Boleh. Dua-dua kiri kanan kerah macam tempurung. Saya kata tahap 4 lah. Doktor kata tahap 4. Saya tanya berapa lama dah? Dia cerita sekian-sekian lama. Tapi saya tengok nadi dia, saya tengok mata dia, apa semua. Saya kata, kak balik rumah, kak makan apa yang kak nak makan, kak makan. Saya kata, kak makan lah apa kak makan lah. Kak panggil adik-beradik jumpa. Sembang lah kakak, jumpa adik-beradik. Sembang kak, seronok kak. Jumpa adik-beradik, kak ingat sedih-sedih. Kak main. Sebab bila kanser tahap 4 dalam jantung, arti kata akar kanser tu dah sampai ke tulang belakang, dah masuk tulang belakang, dan tulang belakang dah pecah, dia bakal jadi lumpuh. Jadi pun dia balik, dia buat macam saya kata lah, dia jumpa adik-beradik apa semua kan. Lepas tu happy lah. Dia panggil saya pergi lagi. Saya pergi rumah dia pula. Dia kata apa, dia nazar nak bagi saya RM10,000 kat saya. Bukan cerita dongeng lah. Ada orang Melaka, kalau ada adik-beradik dia, insyaAllah boleh mengaku sini ya. Dia nak bagi saya RM10,000 atau lebih untuk pondok saya. Saya kata, kak minta maaf Ustaz kan. Pergilah. Lepas tu saya kata kat suami dia, abang jaga suami isteri masih gila bang. Abang jaga kat elok bang. Tak lama ni bang. Tak sampai 1 minggu, suami dia telefon saya mengatakan isteri dah meninggal dunia. Tapi dia kata meninggal dunia dalam keadaan seronok. Walaupun dia sakit, dia seronok sebab adik-beradik dah jumpa lah apa semua macam biasa kan, seronok. Sebab apa? Tidak dia kena bantang kan? Walaupun sakit dia meninggal dunia. Dan lepas tu dia WhatsApp saya, kata nak bagi duit RM10,000. Minta maaf saya tak terima. Sampai saya tak pernah terima dia orang lah. Saya takkan ambil dia orang. Walau RM10,000 ke RM100,000 saya takkan ambil dia orang kan? Sampailah hari ni saya tak pernah dengar khabar apa lagi dah. Selama sebulan lah dia berhubung dengan saya untuk bagikan saya RM10,000. Saya minta tak ambil. Sampai hari ni, lepas tu tak pernah WhatsApp lah. Apa ni lah. Dengar tuan-tuan lah. Walaupun kita tahu dia tu memang kritikal nak mati, tapi kita bagi semangat dia seronok. Dia mati jumpa adik-beradik apa semua, dia seronok. Sebab tu tuan-tuan lah, kita jangan, masih untuk bagi topi lah, jangan hidup dalam ketakutan lah dengan usik diri kita sendiri. Boleh? Baik. Apa nama yang tanya pasal sirup, apa beza sirup cendana dan putih? Saya cerita sikit lah. Pasal apa saya janji lah. Saya dua-dua saya janji sini lah. Dengar tuan-tuan yang tanya pasal sirup lah. Baik, sirup putih dengan sirup jernih lain. Sirup jernih, saya buat jernih. Sirup jernih di mana? Dia macam getah. Kalau tuan-tuan pakai dia rasa dia lambat masuk dalam kulit. Betul tak lah? Yang tuan-tuan pakai tu dia lambat masuk dalam kulit. Sebab apa? Dia sebenarnya saya guna sirup tadi tu sekali dengan apa nama yang seproses tu, di mana saya buat untuk dia sebelum dia masuk lambat. Sebab apa? Nak merawatkan kulit kita tu supaya kulit kita dia tegang. Sebab tu tuan-tuan pakai dia rasa macam getah, berlendir. Sebenarnya
dengan aloe vera yang saya masuk dalam tu, apa semua saya nak bagi kulit tu tegang, apa semua siap kan. Dan satu yang lain tu saya minta jangan lap kalau pakai. Sebab apa, bila masuk dalam tu, di situ ada doa yang saya buat, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang pakai serum jernih tu, kita akan nampak muda. Orang tengok kita nak marah tak, dia nak marah kan. Dia bukan kata saja pilih-pilih ayat Quran semua. Orang tengok kita tak ada nak marah, orang tengok kita rasa sayang. Kalau kita menjaga penjagaan kita tu, kita nampak pasal apa orang senyum seronok menjaga dengan kita, seronok beli barang dengan kita, sebab daya tarikan aura positif di situ. Itu beza ya. Dan turun beza serum putih pula, dia ni kita pakai dia cepat masalah kulit kan. Tugas dia sebenarnya dia nak memutihkan kulit muka kita, nak hilangkan kita punya masa kedut-kedut tadi tu. Yang jernih pun hilangkan kedut juga, tapi yang dia lebih kepada orang nampak tertarik dengan personality muka kita tu, rasa seronok nak kawan. Tapi yang putih ni pula bezanya, dia lebih kepada nak hilangkan kedut muka, lepas tu dia nak cekangkan kulit muka. Lepas tu nak nampak muka kita putih. Itu beza dia. Yang tanya tadi saya jawab kan. Kemudian tu ada satu lagi saya habiskan ni. Yang tanya pasal kasturi kijang. Kasturi kijang tu, dalam tu tuan-tuan tengok, dalam tu yang tuan-tuan beli tu ada 4. Ada semua siap dalam tu. Launcang tu ada paku, ada duri menibung, ada putih besi, ada semua, datang gajah, ada garam, ada upih semua dalam tu dalam karung. Tuan-tuan situ ada kasturi kijang. Tuan-tuan titik ya. Kemudian tu tuan-tuan gantunglah. Sorak-sorak sikit, jangan tak sorak pula. Kalau sorak tak sorak, nanti dia orang kata ada benda apa, gantung benda tu syirik dan sebagainya. Padahal kita titik-titik wangi dengan rumah ya. Jelas kan? Okey, cukup dah pukul 11. Ikut pukul 11 dah tuan-tuan. Pukul 11 saya pun boleh tidur lah. Pukul 12. Boleh. Esok kita sembang tajuk apa besok? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun